kita banyak buat hands on lagi better lah sebab ada yang ada microbit, ada yang tak ada microbit. Okey. Sekarang ni kita buat program kita pertama. Belum lagi. Ini adalah dia punya command-command dia. Yang ini adalah kawasan kita nak orang kata menulis program kita. Nak buat program kita. Ini adalah arahan-arahan dia, library dia. Kalau perasan, dia adalah color coding ni. Jadi bila dah color coding ni, ada soalan ke? Okey, dah ada color coding ni. Okey. Jadi kalau perasan macam OnStack Forever dia adalah warna biru. Kalau kita deletekan dia, macam mana nak delete Dia ada dua cara. Satu adalah kita klik dan kita drag sampai nampak tong sampah dan kita lepas. Satu lagi cara adalah klik, tekan mouse sebelah kanan dan kita delete block. Okey, alamak, saya dah terdelete semua. Macam mana saya nak tahu command tu ada berada di mana? Tadi saya perasan OnStack dengan Forever color dia warna biru. Jadi kita pergi dekat sini, okey, dekat basic ni lah yang color biru ni dan kita boleh ambil kembali Forever, tarik dalam ni dan kita ada OnStack, kita tarik dalam ni. Maknanya dia cuma drag and drop. Sebab nampak mudah sebab sebenarnya ini adalah Macro ni sebenarnya dia satu layer yang paling atas sekali lah untuk nampak mudah Sebab bawah-bawah tu ada macam-macam lagi layer kat bawah tu. Cuma saya tak explainkan in detail kat dalam ni. Okey. Jadi kita dah tahu ini adalah kawasan untuk kita membuat programming kita. Selain daripada blok ni, kita boleh tengok juga dari bentuk dia kata JavaScript JavaScript tu kalau kita tengok atas ni, dekat atas sekali yang convert code to blocks. Kalau kita klik JavaScript ni, convert code to JavaScript. Kita boleh klik sini. Ini kalau orang yang nak tengok dari bentuk syntax dia, JavaScript ni syntax kita akan nampak macam ni. Jadi kalau nak revert balik kepada block, kita akan klik kepada block sini. Alright. Ini kita dah tengok yang ni. Kita dah tengok kat tengah ni dah tengok. Lepas tu kita tengok pula. Kalau kita nak save, dia ada dua cara. Satu, kita boleh tekan download ni. Sampai dia keluar. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Ini yang dia akan keluarnya save as ni. Sebab kita tadi dah buat enablekan ask where to save before downloading. Download. Macam tu lebih kurang kan. Itu sebab dia keluar window ni. Kalau kita tak set benda tu, dia tak keluar window ni. Yang nak save kat mana ni. Itu sebab saya kata best practice adalah setkan benda tu dulu. Kata dia cancel. Kita boleh download terus kepada Microbit ataupun kita boleh download terus, boleh download kepada folder yang kita create tu. Jadi sekarang ni terpulang. Kalau rasa macam kita just nak drive, nak laju-laju, nak cepat-cepat je kan, nak tengok apa yang fizikal dia dan kita tak peduli sangat pasal nak save kat mana, kita just download je pada Microbit. Contoh macam ada dalam pertandingan robotik, kita nak cepat-cepat kan. Jadi kita download terus daripada Microbit kita. So kita just guna download. Ataupun kita dekat sini ada download ataupun sini ada untitled ni, kita boleh tukar untitled ni kepada nama apa-apa pun. Macam saya letak nama Izwan dekat bawah sekali. Sebelah download warna purple ni, Izwan. Lepas tu saya save. Bila saya tekan save ni, okey, dia akan keluar pop-up window. Dia akan keluar nama Microbit-Izwan. Dan extension file yang disimpan oleh Microbit adalah hex file. .hex ni. Jadi kalau nak cari balik katakan tiba-tiba terletak tempat lain, find.hex ni. Dia punya hex file dia. Okey, hex file adalah extension file yang difahami oleh microcontroller Okey, lepas tu you just save. Okey, kat mana tadi kita just savekan dia. Itu saja. Dan hari ini antara benda yang kita nak buat mungkin lain sedikit adalah kita akan guna share ni. Tengok yang atas bagi sebelah kiri ada butang share. Butang share ni bukan apa? Sebab kita boleh publishkan projek kita. Okey. Contoh katakan saya klik publish project Nanti link ni saya minta kalau siapa yang nak tengok dari segi fizikal yang tak ada Microbit dia nak tengok program dia betul ke apa yang dia tengok dekat simulation dan tengok dekat fizikal. Just copy benda ni. Okey. Lepas tu letakkan dekat dalam ni. Contoh dekat dalam ni kan. Dekat dalam chat ni just paste and then enter. Nanti saya akan ambil kod adik-adik ataupun cikgu yang mana yang tak ada tu dengan macam mana saya nak cari. Nanti saya akan ambil macam ni, saya akan just klik dekat chat ni. Okey. Okey, saya klik dekat chat ni sampai dia akan keluar. Kadang dia lambat sikit. Okey, sekejap Okey, bila dah ada benda ni nanti saya akan nampak apa saja yang adik-adik atau cikgu buat. Okey.
Nanti dia akan keluar macam ni. Okey. Dan saya boleh terus dekat bawah ni, perasan tak? Kan ini macam yang saya buat tadi tu, yang saya dapat sikit tu. Dekat bawah ni ada download your code to MyCookit. Saya boleh downloadkan dan saya boleh downloadkan adik-adik atau cikgu ke dalam MyCookit saya ni. Nanti kita akan buat. Okey? Okey, now kita akan mulakan satu perkara pertama. Saya rasa ramai yang dah buat pun sebenarnya. Okey? Okey, kita buat ni sekali. Sekarang ni kita nak tengok command-command yang ada kat dalam ni. Okey. Macam ada yang bertanya saya, macam mana saya nak faham arahan ni atau fungsi ni, apa yang dia buat adalah, paling senang adalah just klik contoh show number. Kita tarik ke bawah. Okey. Lagi sekali saya tunjuk basic show number ni just tarik. Tip yang saya sharekan minggu lepas adalah kalau nampak dia macam warna kelabu, macam cerah tak cerah ni, warna kelabu ni, maknanya kita punya program tu, mana arahan tu tidak lengkap lagi. Program kita masih lagi ada syntax lagi. Syntax error lagi Jadi kita nampak sini show number. Katakan kita tak sure show number ni nak buat apa. Kita just klik sampai dia highlight warna kuning dekat border dia ni. Klik kanan dan kita terus pergi ke help. Okey. Kita pergi ke help. Terus sebab kita tak perlu hafal ataupun cuba nak faham ke, sebenarnya kita boleh senang je. Kita just klik help. Nanti dia akan beritahu show number ni apa. Mana show number is on the LED screen. If we side left, if it has more than 1 digit. Maknanya kalau satu-satulah, kalau lebih pada contoh 10, dia akan satu tu keluar, tu masuk kelas 10. Dia akan slide Dan tu kalau JavaScript dia pun kita boleh tengok dekat sini. Macam mana dia punya syntax dekat JavaScript. Okey? Dan kita go back balik. Kita klik sini. Kalau nak go back balik, klik sini balik. Okey? Jadi kita tahu show number adalah untuk tunjuk nombor. Okey? Ini tunjuk nombor. Ada yang slow ke internet dia dekat mana-mana? Ada ke? Sekejap saya tengok sekejap. Siapa yang slow? Kalau slow bagi tahu nanti saya akan ulang balik lagi sekali Tak apa, yang ni kita buat pelan-pelan je. Okey? Okey? Ini adalah untuk show number. Jadi next adalah kita tengok pada show LED yang kita ada Okay, kita ada show LED. Jadi bila kita nak gerakkan dia, mungkin ada yang pernah pakai, ada yang belum pernah pakai. Bila kita tarik ni, tak perlulah kita nak letakkan dia betul-betul kat dalam tu. Tak perlu. Just tarik dia sampai dia nampak macam dekat on start tu, perasan. On start tu tiba dah highlight warna kuning. Mula tak ada warna kuning. Letak sini tiba ada warna kuning. Just lepaskan. Nanti dia akan snap sendiri. Tak perlulah, sebab saya tengok ada juga pelajar dulu yang saya pernah ajar, dia cubalah sedaya upaya untuk masuk ke dalam ni seboleh yang mungkin. Baru dia lepas. Tak perlu. Just tarik, letak. Okey. Just tarik, letak. Okey. Lepas tu, katakanlah saya nak buat show number. Kita buat dulu yang pertama Show number. Saya letak show number kosong. Katakan show LED. Saya nak buat Y lah katakan. Okey. Okey. Dan kita letak dekat bawah ni, nampak? Kita letak kat bawah ni, contoh saya letak. Mana apa yang sebenarnya saya expect daripada saya ni? Bila on start ni, dia akan show number kosong, dia akan show number Y. Okey. Dan bila kita tengok simulasi kita, bila setiap kali kita buat ni, cuba kita tengok simulasi kita ni. Kalau macam mana saya nak restart, tiba-tiba dah keluar Y kan? Just restart balik ni. Klik balik yang ada macam anak panah macam ni restart the simulator ni, just klik. Nanti dia akan kosong dengan Y. Mana apa dia buat on start ni adalah dia akan buat kosong ni dulu. Dia akan execute kosong ni dulu. Then dia akan pergi ke next line dia. Dia akan buat Y. Dan dia akan hilang ke? Tidak. Dia akan stay pada command kita yang ini. Yang show LED Y ni. Itu sebab kalau kita tengok simulator dia, kalau kita klik balik, kosong, Y. Dia tak hilang. Dia bukanlah kata lepas tu kosong. Tak ada. Dia akan stay kepada line yang execute yang line yang terakhir ni. Dia bukan hilang dia akan stay. Jadi, katakanlah saya nak tunjuk pada pelajar apa beza on start dengan forever, saya boleh tarikkan dia ke sini. Okey. Dan saya akan masukkan ke dalam forever ni pula. Okey. On start dengan forever Okey, apa yang berlaku pada simulasi kita? Kita tengok dekat yang sebelah kiri ni. Kenapa tiba-tiba simulation saya tak bergerak ni? Saya pun dah tak sure dah. Okey, saya restart balik Okey, restart balik, kosong Y, kosong Y, kosong Y. Dia ambil apa yang dia buat, dia pergi forever ni,
Bila dia buat kosong, dia buat Y, dia ulang balik kepada line yang pertama ni. Dan dia akan berulang. Okay. Jadi, ni Adam Adam nak ni ke Adam? Okey, saya tunjukkan macam mana kita buat tadi. Yang Adam ni, Adam dia buat, saya cuba dapatkan Adam punya kod. Mungkin siapa yang boleh try. Kita tengok Adam punya kod. Okey, ni Adam punya kod. Mungkin cikgu pun boleh buat benda ni untuk pelajar-pelajar cikgu selain daripada kita guna yang classroom, microwave classroom. Mungkin juga kita boleh buat online dengan pelajar cikgu. Jadi apa yang kita tengok sekarang ni dekat sini adalah Adam punya kod. Okey? Adam punya kod. Jadi apa yang Adam buat adalah sebenarnya dia tunjuk show LED, mana dia akan buat macam animasi Adam lebih kurang macam animasi Jadi kalau kita nak tengok macam mana dia berjalan, kod dia berjalan, nak simulator dia, kita boleh klik. Kalau dekat sini saya cuma sharekan, just klik simulator ni. Jadi kita akan nampak apa yang programming Adam buat program tu, apa yang program Adam tu buat. Jadi kita boleh buat simulation dia, berdasarkan simulator dia dekat sini, dan saya akan sharekan dekat dalam microbit saya dengan saya menggunakan download. Cikgu boleh try agak Okay, saya stopkan dulu. Okay. Macam mana saya nak buat ni? Sekejap Okey, saya dia kena klik balik dekat sini yang tengah ni, convert code to block ni. Lepas tu baru klik download. Okey, download. Sampai dia keluar benda ni macam ni. Okey. Lepas tu download microbit Adam ni. Okey. Salah satu cara yang kita boleh buat adalah bila kita tengok dekat sini, reconnecting Adam. Siapa yang ada kat dalam ni? Okey. Just show in folder mana. Okey. Tekan yang ni show in folder, sebenarnya dia ada simpan kat dalam ni. Sekejap Mana Okey, Adam ni, dan saya boleh buat tarikkan dia masuk ke dalam microbit ni. Saya boleh tarik masukkan ke dalam microbit ni dan saya okey, dekat sini kalau perasan, bila saya download tu dia akan ada macam blinking dekat warna kuning ni. Siapa yang ada microbit dia ada macam blinking ni. Maknanya selagi dia tengah blink tu, maknanya dia tengah downloadkan program tu ke dalam microbit kita. Jadi kita tengok yang apa yang Adam buat tadi tu. Kita boleh nampak terus maknanya kalau katakanlah pelajar yang tidak ada microbit pun, cikgu saja yang ada microbit, cikgu boleh tunjukkan fizikal dia bila dengan share. Maknanya saya guna Skype ni, sharekan dia punya kod dia tu, dan cikgu downloadkan ke dalam microbit cikgu. Ini Adam punya Adam dah nampak Adam Maknanya Adam buat ni, maknanya Adam buat macam ala-ala animasi sikit dengan menggunakan kata basic punya command Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Sekejap saya tengok ada soalan apa-apa tak? Saya stop sekejap. Ada apa-apa soalan? Sebab saya tak cakap-cakap je tak best Tak ada soalan macam mana saya nak tengok muka dia Semua nampak ke apa yang saya ni? Okey, lagi sekali. Nampak ke? Adam nampak ke tadi? Nampak. Okey, alright. Cun. Mana Cikgu Maruk ada kat dalam ni? Cikgu Maruk, okey Cikgu Maruk. Cikgu Maruk ni dah dia dah. Susah dah tadi. Okey. Ada apa lagi soalan? Tak ada Okey, now. Daripada yang ni kita nampak kosong dengan Y ni. Kosong dengan Y ni. Jadi macam mana kita nak kontrol masa dia? Berapa lama dia nak show kosong? Berapa lama dia nak show displaykan Y tu? Macam mana kita nak buat? Jadi kita menggunakan satu command yang penting sebenarnya adalah kita menggunakan pause ni. Apa maksud pause ni sebenarnya? Okey? Pause ni kalau kita tak sure apa pause ni buat sebenarnya, kita just macam biasa saya kata, tekan kanan, pergi kepada help ni. Apa-apa refer pada kat sini. Okey? Maksudnya pause the program for the number of millisecond, you can use this function to slow your program down. Okey? Ini apa yang dia bagi tahu Ataupun cara mudahnya, pause ni adalah untuk, kalau kita tak salah saya dia untuk delay kalau untuk Arduino IDE kita pakai delay Betul ke Cikgu Maruk? Ke saya silap?
Cikgu Malik buat tak ada dah. Okey. Jadi senang cerita, kita akan masukkan, katakan saya nak show number saya ni, dia display kan. Jadi display kan, kita masuk dekat tengah-tengah ni. Okey. Katakan saya nak show number, katakanlah saya nak kosong tu mesti di display selama 2 second. Apa yang berlaku pada output saya? Perasan tak? Tadi kosong Y tu berubah dengan amat cepat kan? Tapi sekarang ni dengan saya meletakkan pause ni, jadi dia akan stay pada show number kosong ni selama 2 saat. 0, 1, 2. Okey, boleh pergi kepada Y. Tapi Y tu kembali kepada kosong. Dia sekejap je kan? Kita tak kontrol pun dia punya masa dia kan? Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan, duplicate kan? Oh, kita boleh duplicate. Saya boleh guna duplicate. Ataupun kalau duplicate tu make sure cikgu dah highlight kan kat tempat command kita tu. Just duplicate. Okay. Ataupun kita boleh bagi balik ke sini. Oh, sini. Okay. Kita letak dekat sini. Dan kita tukar kepada 2 second. Kalau soalan lain tanya, boleh ke saya buat lebih daripada 2 second? Boleh. Jadi kita just tukar. Dan ni kalau kita tengok bila kita tekan benda ni, dia akan just bagi tahu apa yang kita boleh pilih. Tapi sebenarnya kita boleh buat. Contoh saya nak 3 second. Saya akan tukar ni kepada 3,000. Okey. Dan ni mungkin saya nak 5 second. Saya akan tukar kepada 5,000. Dan kita tengok apa yang berlaku dekat kita punya simulation kita. Kita akan nampak Y ni akan menyala selama 5 second. Baru dia akan tukar kepada kosong. Ni apa yang dia buat? Dia akan tengok ni. Dia stay dekat sini. Dan dia akan buat Y. Dia stay dekat Y ni dan baru dia akan pergi ke kosong. Okay. Soalan yang ada yang tanya, bila masa kita nak pakai forever dengan onStart ni? Apa yang berlaku dengan forever onStart? Boleh ke kalau saya tak pakai forever onStart untuk saya execute saya punya program? Okey. Untuk onStart dengan forever ni biasanya kalau kita nak kita punya program tu di-executekan, kalau kita power upkan je kita punya micro pengawal ni, power upkan saja, dia terus executekan kita punya program. Kita akan menggunakan forever ataupun onStart. OnStart ni maknanya dia akan buat sekali saja. Maknanya dia akan buat, contoh kalau kat sini kita tengok OnStart, apa yang berlaku OnStart buat adalah boleh dia nampak kosong selama 3 saat dan baru dia akan buat Y, tapi dia akan stay ke Y, dia tak akan berubah kepada kosong. Okey. Kalau saya tukarkan kepada forever, okey, dia akan buat kosong selama 2 saat, lepas tu dia akan buat Y dan dia akan ulang balik kepada kosong. Itu forever. Senang beza, OnStart sekali, forever ni dia berulang. Okey. Tapi mereka berdua ni, mereka, saya minta maaf bahasa Malaysia agak teruk sikit. Mereka di forever OnStart ni, once kita power upkan benda ni, kita power upkan dia, dia terus execute program yang ada, yang kita ada kat dalam ni. Dia akan terus execute. Okey? Jadi, ada yang tanya saya, kalau saya, okey, ini Adam punya tadi, yang tadi Adam punya program tu, maknanya kalau saya cabut juga bateri ni, saya cabut power ni, maknanya dah tak ada lagi power pada microbit saya, memang tak akan keluar apa-apa display. Okey? Tapi once saya masukkan, sebab Adam guna tadi forever kalau tak salah saya, terus dia akan dia akan terus executekan program kita kalau dia dah ada power. Maknanya program tu dah ada kat sini. Dia takkan hilang, dia takkan ke mana-mana, dia akan ada kat dalam ni. Okey? Walaupun kita cabut bateri ke, cabut power ke, dia tetap akan ada kat dalam ni. Okay? So, next soalan saya. Katakanlah saya pakai OnStart saja. OnStart saja Saya pakai OnStart saja dan saya dah downloadkan ke dalam microbit. Saya dah download kepada microbit. Lepas tu dia dah jalan kosong Y. Lepas tu saya tak sempat nak tengok macam mana saya nak ulang balik saya punya program dari segi fizikalnya. Dari segi simulasi kita boleh pakai restart ni. Okey. Kalau dari hardware ni, kalau siapa yang ada hardware microbit yang ada button hitam ni, itu adalah reset button Kalau siapa yang ada microbit nanti, nampak Kan ada yang tak nampak? Ke dekat sangat? Dia adalah reset button. Yang ni. Itu adalah reset button. Okay? Right. Next.
Oh, minta maaf. Sekarang ni macam mana saya nak, sekarang ni saya nak katakan on start ni, ni sekarang saya tengok on start, kalau kita tengok kalau kita restart, dia ada kosong selama 3 saat. 1, 2, 3, lepas tu dia Y kepada 5 saat. Tapi sekarang ni saya nak dia hilang, tak wujud. Mana tak ada sebarang display pada LED saya. Macam mana saya nak buat? Tak ada sebarang display pada LED saya. Jadi apa yang kita buat adalah kita pergi kepada basic. Okey. Basic ni masih lagi yang senang-senang dan kita akan guna, oh saya tipu. Saya kena tekan more. Dia kena tekan clear screen. Pergi ke clear screen dan letak dekat bawah ni. Jadi apa yang berlaku dekat clear screen ni? Okay, kita tengok simulasi kita bila saya tambahkan clear screen kosong, Y selama 5 saat dan dia akan hilang. Itulah clear screen. Selain daripada clear screen, kita boleh guna apa lagi? Maknanya sebab programming ni dia janji kita dapat output. Biasanya kalau kita dapat output kita tak ada right or wrong lah sebenarnya sebab dia ada macam-macam cara untuk kita clearkan screen kita. Lagi cara lain yang kita boleh guna clear screen, ada siapa-siapa yang boleh bagi saya cadangan tak? Yang boleh bagi idea ke macam mana kita nak clearkan screen kita ni selain daripada kita menggunakan command clear screen. Sebab kadang-kadang orang buat programming dia ada macam-macam cara. Antara lagi yang kita boleh buat adalah kita pergi kepada basic. Saya gantikan clear screen ni, saya bawa keluar. Saya gantikan dengan show LED ni kosong kan. Dapat tak result dia? Sama tak result dia? Kita tengok kosong. Selama 3 saat, lepas tu pergi ke Y. Selama 5 saat. And then, dia akan clear juga. Sama ada kita boleh pakai clear screen ni, ataupun kita boleh pakai show LED ni. So, kalau boleh, kita explore sama-sama benda ni Kalau ada yang silap ke apa, tolong tegur saya. Jadi ini maknanya kita dah tahu. Once yang saya kata tadi, bila pakai on start dengan forever ni, once kita nak katakan kita nak satu program kita, bila ada kita bagi power up pada microcontroller kita, dia terus execute kita punya command kita. Kita punya program kita, dia terus execute. Tak perlu tunggu apa-apa. Ni saya masukkan sikit. Walaupun dalam basic ni, saya bagi contoh ini on start forever. Andai kata kita termasuk input sikit kita pakai on button A press. Okey. On button A press contoh. Saya nak tunjukkan beza Sekejap, yang ni saya buang dulu, saya masukkan clear screen. Okey. On start ni kita tahu dia akan buat ni, dia akan stay, lepas tu dia clear screen. Forever dia akan berulang. Andai kata saya bawa benda ni keluar semua dan saya masukkan ke dalam on button A press. Apa yang berlaku pada program saya? Adakah dia akan terus execute? Tidak Dia kita perlukan kata satu peristiwa ataupun satu benda yang meng-triggerkan kita punya program tu. Okay? Jadi apa yang ada kat sini adalah on button A press. Maksud on button A press ni kalau tak faham, kalau tak berapa clear macam biasa saya kata tadi, pergi kepada dia punya info tu. Okey? Dan daripada sini kita tengok simulasi kita betul ke? Tadi bila kita buat forever on start dia terus execute. Sekarang ni bila on button A kita dah tak ada apa-apa pun berlaku sebab kita punya condition kita sekarang ni adalah on button A press. Jadi kita pergi kat simulasi kita ni, kita klik pada on button A press. Baru dia akan executekan kita program. Jadi maknanya forever ni, saya suka pakai macam bila tau. Forever ni saya suka kalau saya, contoh saya buat macam thermometer lah, digital thermometer. Jadi bila saya nak adalah forever dia akan ambil data, orang kata guna temperature sensor yang ada pada microbit tu untuk mendapatkan bacaan suhu saya. Jadi forever saya nak dia baca. Jadi saya akan gunakan forever. Macam on start ni biasanya saya akan gunakan command apa tau untuk on start ni. Saya akan gunakan untuk ni. Sekejap Sekejap. Mana dia? Saya dah lupa dah kat mana LED ni. Okey. Nanti kemudian sesi kemudian on start ni biasanya saya akan pakai bila saya nak disablekan LED ni. Sebab apa tahu nanti saya akan share juga macam mana kita nak baca pin-pin yang ada pada microbit. Sebab biasanya orang akan kata
microbit ni hanya ada 3 pin saja dan 1 pin power, 1 pin ground. Sebenarnya tidak betul, tidak tepat. 012 ni adalah I/O dia, kalau kita tengok simulasi dia. Dan sebelah kiri ni 0, 1 dan 2. Ini adalah I/O pin dia, ini adalah power dia, ini adalah ground dia. Tapi sebenarnya kalau kita tengok yang kecil-kecil ni juga adalah dia punya I/O dia ataupun input dan output pin. Itu pun nanti saya akan sharekan pada sesi-sesi yang akan datang, macam mana kita nak tengok dia punya, nak baca dia punya pin assignment dia pada microbit tu, dan pin mana yang boleh pakai, pin mana yang tak boleh pakai, pin mana yang dia dah reserve untuk benda lain. Jadi make sure kita tak salah guna pin lah. Contoh antara benda yang paling simple lah yang berlaku adalah yang saya sharekan ialah bila kita tekan input ni ataupun music ni bila kita guna command music ni, nanti kita akan share pada sesi akan datang juga. Bila kita guna command music ni, dia akan terus by default dia akan guna pin 0. Okey, by default dia akan guna pin 0. Dan biasanya bila saya dah gunakan melodi ni command dekat music ni, apa benda ke, bila dia dah reserve pin 0 tu untuk ni, saya tak akan gunakan lagi untuk buat sambungan LED ataupun sambungan servo saya pada pin 0 tu. Saya akan reservekan pin 0 tu hanya untuk music. Kalau saya nak pakai music nanti. Nanti next sesi insyaAllah kalau PKP ni 2 minggu kalau ada sambung lagi pun nanti saya akan tetap buat sesi ni dan kita akan tengok lagi command-command yang lain pada input, music, LED, radio, loops, logic, semua ni kita akan buat. So ada apa-apa soalan tak? Ataupun nak minta saya downloadkan program ke? Okey, ni Adam ada bagi lagi Adam Adam ada bagi lagi. Okey, saya klik dekat Adam ni. Okay, Adam ni, kita tengok apa yang Adam buat kali ni. Okay. Dan kita tengok dari segi fizikalnya, mula kita boleh tengok daripada simulasinya. Okay, simulasinya macam biasa. Apa yang kita buat adalah kita klik, jangan lupa klik yang atas ni. Yang dekat show simulator ni. Tunggu dia load dulu. Okay, show number sini. Okay, show number sini. Okay, apa yang Adam buat sebenarnya, dia menggunakan on shake. Ini sekali dia menggunakan on shake, lepas tu dia akan random, dia akan keluar nombor random daripada 0 hingga 10. Betul tak apa dia buat tu? Kita tengok by simulator, kita shake dia. Shake microbit ni simulator. Okey, nombor 6. Saya shake lagi sekali, keluar nombor 5. Jadi based on simulation, kita tengok program Adam betul. Okey, tapi kita tengok pula dari segi fizikalnya. Apa yang saya buat adalah saya downloadkan dulu. Download. Lepas tu saya downloadkan, ini cara saya Daripada sini saya akan open folder ni, saya akan keluar benda ni, saya akan klik, lepas tu saya akan show in folder, lepas tu saya akan tarik dia dan masukkan ke dalam microbit. Okey, saya tunggu microbit ni habis menyala. Okey, dah habis blinking dia ni. Lepas tu kita tengok betul tak apa yang Adam buat. Adam buat adalah bila ni nampak, bila kita goncang dia 7, goncang lagi sekali, nampak tak? 6 ke 0. Maknanya 2. Alright. Jadi saya rasa cukup saja sampai hari ni untuk yang orang kata apa, kita punya orang kata sharing kita pada hari ni. So ada apa-apa soalan tak yang mungkin kita boleh discuss sama-sama? Kalau ada apa-apa soalan. So Adam okey Adam Maknanya kalau tak ada microbit pun, kalau cikgu ada microbit, Adam boleh bagi Adam punya link tu dan minta cikgu Adam untuk downloadkan ke dalam microbit. So terjawablah kita soalan kita adalah walaupun tak ada microbit pun, katakanlah hanya sekelas tu mungkin ada satu microbit ataupun mungkin sekali tengah ada duduk stay at home, kita still lagi boleh buat kelas programming kita ataupun kelas microbit kita. Just cuma hantar link dekat kita dan kita downloadkan ke dalam microbit yang ada kat tangan cikgu kat ataupun tangan murid yang ada. Alright. So ada apa-apa soalan lagi tak? Ada soalan tak? Ui, banyak gambar-gambar ni. Fawaz, alamak saya tak buat untuk Fawaz Fawaz. Fawaz punya. Nanti kita tengok Fawaz. Fawaz dia buat apa dia Fawaz ni? Minta maaf lah kalau dia tertinggal Okey, Fawaz dia buat ya, kita tengok Fawaz apa yang Fawaz buat ni. Tadi kita tengok Fawaz buat ni. Kita tengok wow, dia buat FA, maknanya okey. Sekarang ni Fawaz keluarkan nama Fawaz forever dengan menggunakan forever.
Tapi Fawaz buat dengan klik show LED ni. Okey, itu sebab kalau kita tengok simulasi ni dia akan keluar Fawaz. Okey, macam tu. Ataupun ada cara lain tak kita nak buat nama Fawaz ni? Kita nak keluarkan. Nanti kita download dulu. Tapi kita tunjukkan kepada Fawaz supaya